Okey. Muka surat 196. Muka surat 196. Okey, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Muka surat 196 ayat 60. Minggu lepas kita dah terjemah habis ayat 60. Minggu lepas kita dah terjemahkan habis ayat 60. Tapi penerangan dia kita belum terangkan lagi dengan terperinci sikit. Tolong baca terjemah dia Tuan Haji Tunai ayat 60. Hanya saja sedekah zakat bagi orang fakir dan orang miskin dan orang bekerja ke atasnya zakat, iaitu amil, orang yang dipujuk hati-hati diri mereka dan pada hamba dan orang-orang yang berhutang dan pada jalan Allah dan orang musafir sebagai Kefarduan. berfaduan daripada Allah dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Okey, baik. Ayat ni adalah mengenai 8 asnaf, 8 golongan yang layak menerima zakat. 8 golongan yang layak menerima zakat. Ada pendapat mengatakan 7. Apa kata 8, kenapa kata 7? Bila sebut 8, ulama tu membezakan antara fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Bila sebut 7, ulama tu mengatakan fakir dan miskin sama saja. Walau bagaimanapun pendapat yang mengatakan 8 lebih sesuai mengikut kaedah grammar. Sebab antara fakir dan miskin Allah gunakan lafaz waw. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masaki. Wa. Bila sebut wa, maksudnya benda sebelum dan benda selepas dan adalah dua benda yang berbeza. Okey? Fuqara wa. Orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Jadi bila Allah guna lafaz dan tu maksudnya ada bezalah antara fakir dan miskin. Apa perbezaannya? Orang fakir lebih susah, lebih tak cukup berbanding dengan orang-orang miskin. Dua-dua saling memerlukan. Fakir dan miskin bergantung pada tempat, bergantung pada masa, bergantung pada suasana. Gaji 2,000 sekitar KL, Shah Alam ni masih lagi kategori miskin. Kalau 2,000 bujang tak miskin lah. Dia 2,000 dia bujak tak miskin. Tapi gaji 2,000 dah berkeluarga, anak ramai pula, boleh kita kategorikan sebagai miskin dan layak menerima zakat. Walau bagaimanapun pejabat zakat di setiap negeri, setiap tempat akan menentukan seorang tu layak ataupun tak layak menerima zakat. Okey, baik, fakir miskin dah. Kemudian innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Amil. Al-amilin ni amil. Amil zakat layak menerima zakat. Amil zakat layak menerima zakat. Kerana dalam sebuah negeri pemerintah tak mampu, tak ada masa, tak cukup tenaga nak kutip zakat. Pemerintah nak kutip zakat mana boleh? Maka pemerintah boleh melantik amil-amil ataupun agensi-agensi tertentu untuk urusan zakat. Takkan pemerintah nak kutip zakat seorang-seorang? Tak. Maka pemerintah boleh melantik jabatan-jabatan tertentu untuk menguruskannya. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, ada salah seorang kerabat Nabi SAW bernama Muttalib bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Muttalib bin Rabi'ah bin Abdul Muttalib. Satu hari dia telah diusulkan kepada Nabi SAW untuk jadi amil zakat. Dia ni kerabat Nabi SAW.
nama dia jadi salah seorang amil zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sadaqah la tahillu li Muhammadin la li ali Muhammadin. Innama hiya zakat tu tak halal, tak boleh bagi Nabi Muhammad, tak boleh juga bagi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak boleh dapat zakat, keluarga Muhammad pun dapat zakat. Hak manusia. Zakat tu kan penyucian harta. Jadi Nabi kata, Nabi dan keturunan Nabi tak boleh terima zakat. Kenapa? Zakat tu adalah harta yang bukan haram, tapi dari sudut maknawinya kotor, daki-daki harta manusia. Oleh kerana itulah kalau kita ada orang yang kalau kita yakin dia keturunan Nabi, keturunan Sayyidina Fatimah dan juga Ali radhiyallahu anhu yang masih berkembang sampai hari ini, maka kalau kita nak bagi sumbangan pada mereka, jangan guna lafaz sedekah, jangan guna lafaz zakat. Kerana mereka tak boleh terima sedekah dan zakat. Kerana bagi maksud mereka adalah zakat. Kita kata ni hadiah ataupun hibah boleh bagi pada mereka. Jadi zakat ni kan penyucian harta kita. Dalam sebuah hadis daripada Ibnu Abbas, Nabi kata, "Inna Allaha lam yufridiz zakata illa biha ma baqiya min amwalikum." Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan harta yang ada pada kamu. Jadi bila kita bagi zakat, harta yang berbaki pada kita tu satu hari cucu Nabi Ali radhiyallahu anhu. Masa kecil lagi, masih merangkak lagi. Masa kecil dia merangkak, dia nak pergi dia nak merangkak nak ambil kurma zakat. Ke Nabi SAW cepat-cepat alihkan cucu dia jauh-jauh. Tak bagi cucu dia ambil sebiji pun kurma zakat. Kerana keturunan Nabi SAW tak boleh terima zakat. Okey, baik. Nombor 3, amil. Jadi orang yang dilantik zakat boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. 1/8. Dia akan dapat 1/8 okey, daripada zakat yang dia kutip. Okey, baik. Itu nombor 3. Nombor 4, orang yang layak terima zakat adalah kita panggil muallaf lah. Apa tu muallaf? Orang terjemah muallaf tu berasal pada perkataan alif. Alif, lam, ya, fa. Alif tu terjemah dia apa? Kalau untuk binatang, alaf, jin. Muallaf tu terjemah orang-orang yang nak dijinati. Maksudnya kita nak tarik hati mereka, nak lembutkan hati mereka, nak pengaruhi hati mereka agar mereka lebih dekat menerima agama Islam. Okey, baik. Ada dua pendapat. Kita dalam negara kita, bila sebut lafaz muallaf, kita terus faham orang yang baru memeluk agama Islam. Orang yang baru memeluk agama Islam. Sama ada dia kaya ke, dia berhartawan ke, dia muallaf, dia layak terima zakat. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Aman Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia telah bagi zakat pada 2 orang sahabat yang boleh dikategorikan baru masuk Islam. Pertama, Adi bin Abi Hatim. Kedua, Zabarqan bin Badar. Adi bin Abi Hatim daripada orang Nasrani, Kristian sebelum ni. Zabarqan bin Badar ni dia orang Parsi. Mereka dua baru masuk Islam. Mereka ni juga merupakan orang-orang besar di tempat mereka. Mereka pun dapat zakat juga. Abu Bakar radhiyallahu anhu beri zakat pada mereka. Apa tujuannya? Nak mempengaruhi hati mereka, dan mereka kalau masuk Islam, mereka akan lebih mempengaruhi orang lain juga untuk memeluk agama Islam. Baik, muallaf ni saya sebut tadi. Kita biasa faham orang yang baru memeluk agama Islam. Sedangkan muallaf juga memberi makna orang yang belum masuk Islam pun muallaf. Orang yang belum masuk Islam pun muallaf. Kita boleh bagi zakat pada orang yang belum masuk Islam tetapi mempunyai potensi harapan yang besar untuk memeluk agama Islam. Jadi, muallaf ada 2 kategori. Pertama orang Islam. Macam kita sebut muallaf kat sekeliling kita.
Yang kedua, orang masih belum memeluk agama Islam. Orang Islam ni orang yang baru masuk Islam, jadi kita bagi untuk menjinakkan hati mereka, membuat mereka lebih terkesan, lebih menghargai, lebih sayang Islam. Itu satu. Ataupun orang yang Islam yang tinggal di perbatasan negeri. Yang tinggal di perbatasan negeri. Maksudnya dia duduk belah kanan ni negara Islam, belah kiri ni negara kafir. Islam, cuma dia duduk kat sempadan. Jadi dia ni terumbang-ambing, berbelah bagi hati mereka. Sama ada mereka nak duduk bawah perlindungan negara Islam ataupun mereka nak duduk bawah perlindungan negara bukan Islam. Jadi untuk tu, maka boleh bagi zakat kepada mereka supaya mereka tertarik dengan negara Islam, supaya mereka tertarik untuk setia bersama negara Islam. Sebahagian ulama kata mereka ni juga yang tinggal kat sempadan-sempadan ni termasuk juga kategori fi sabilillah. Boleh dapat juga zakat dalam kategori fi sabilillah. Baik. Boleh juga kita bagi kepada orang yang bukan Islam. Boleh juga bagi kepada orang bukan Islam. Semasa Rasulullah SAW tawan kota Mekah, Safwan bin Uyainah. Safwan bin Uyainah. Dia ni antara orang dermawan, kaya kota Mekah. Dia lari. Daripada kota Mekah dia lari. Maka Nabi SAW hantar orang untuk pujuk dia. Nabi kata, kalau dia balik ke Mekah, dia akan diberi keamanan, dia akan diberi keselamatan, dia tidak akan dipenjarakan dan sebagainya. Lalu dia tak balik lagi. Tahun berikutnya berlaku, 6 bulan lepas Fatah Mekah, berlaku peperangan Hunain. Peperangan melawan kabilah Hawazin. Lalu Safwan bin Uyainah ni, dia join tentera Islam menyertai peperangan Hunain. Dia kafir lagi. Dia join tentera Islam memerangi orang-orang Hawazin ataupun orang-orang Bani Saqif di peperangan Hunain. Apa dia kata? Aku dijadikan hamba oleh orang Quraisy lebih baik daripada aku dijadikan hamba oleh orang-orang Hawazin. Maksudnya dia ni perang bukan sebab iman pun. Dia perang dengan sebab semangat kekabilahan. Semangat perkauman. Pada aku jadi hamba orang Hawazin ni, aku dijadikan hamba abdi orang Hawazin, baik aku jadi hamba abdi orang Quraisy. Sebenarnya jadi hamba dua-dua tak baik, tapi daripada jadi hamba orang Hawazin, baik aku jadi hamba orang Quraisy. Daripada aku jadi kuli orang-orang yang tarafnya rendah, lagi baik aku jadi kuli orang yang taraf-tarafnya hamba. Saya kerja driver, tapi driver orang biasa, tak terkenal sangat. Saya kerja driver, tapi saya driver yang di Pertuan Agong. Lain sikit pangkat dia. Itu contoh. Jadi dia ni perang join sekali. Lepas dia perang, Rasulullah join peperangan Hunain, dia orang Islam menang. Masa tu Rasulullah SAW bagi zakat pada orang-orang Mekah banyak dan dia pun dapat. Dia dapat beratus-ratus ekor unta daripada Nabi SAW. Dia dapat beratus-ratus ekor unta daripada Nabi SAW. Jadi dia kata apa? Lepas tu dia masuk Islam lah. Jadi dia kata apa? Dia kata, masa Nabi bagi, Muhammad bagi unta tu kat aku, dialah orang yang paling aku benci sekali. Tapi selepas peristiwa itu, dialah orang yang paling aku cintai sekali. Jadi daripada hadis ni, peristiwa ni dapatlah diketahui bahawasanya mu'allaf tu bukan sahaja orang yang baru masuk Islam ataupun dah masuk Islam. Mu'allaf tu juga termasuk orang yang belum memeluk agama Islam. Walau bagaimanapun, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahawasanya ketika zaman masih peperangan, Islam masih lagi di zaman propaganda, masa tu boleh kita gunakan zakat untuk tarik hati-hati orang ni untuk memeluk agama Islam. Boleh. Adapun ketika mana Islam dah kuat, dah megah, dah berani, dah tak takut pada negara lain, maka hukum tu tak perlu lagi. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i. Dia kata tak perlu lagi lah kita bagi zakat pada orang bukan Islam. Kita bagi zakat. Masa tu Islam tak berapa kuat, kita bagi zakat nak tarik hati mereka pada Islam. Masa Islam dah kuat, tak perlu lagi kita bagi zakat. Ketika mana dalilnya?
dalil Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, dia kata zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang musyrik. Ada seorang musyrik datang jumpa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, saya nak masuk Islam tapi saya nak harta zakat. Saya nak harta Islam, saya nak harta zakat. Maka Sayyidina Umar kata apa dia? Tak boleh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau nak masuk Islam, masuk. Kalau nak, sudah. Kalau nak masuk Islam, maaf ya ada call. Hello. Saya ada kelas. Datuk, saya ada kelas. Nanti saya call balik. Kalau Datuk, ya saya ada kelas lah Datuk. Saya ada kelas. Saya tengah ada kelas sekarang. Nanti saya call balik boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, baik. Sorry Jadi Sayyidina Umar kata, nak masuk, masuk. Tak nak masuk, sudah. Okey, baik. Zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, jadi khalifah. Ada dua orang datang. Seorang nama Uyainah bin Hasan, seorang lagi nama Al-Aqra' bin Habis. Seorang nama Uyainah bin Hasan, seorang lagi namanya Al-Aqra' bin Habis. Datang jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu, minta nak masuk Islam. Lepas pada tu terus minta tanah. Datang jumpa Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, lepas tu terus minta tanah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun tulis surat. Abu Bakar radhiyallahu anhu tulis surat, suruh pergi jumpa Umar radhiyallahu anhu. Suruh jumpa Umar radhiyallahu anhu. Masa Umar radhiyallahu anhu baca surat tersebut, maka Umar tak ya, maaf saya. Apa Datuk? Saya ada kelas. Saya ada kelas Datuk, saya ada kelas. Nanti saya call balik Datuk. Saya ada kelas. Okey. Jadi Umar radhiyallahu anhu bila dapat tu Umar radhiyallahu koyak-koyakkan. Umar radhiyallahu koyak-koyak surat. Maka setelah Umar radhiyallahu anhu tersebut, Umar katakan apa dia? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bagi zakat orang-orang belum Islam kamu. Kamu pilih nak masuk Islam untuk diri kamu. Maka antara kami dan kamu pedang. Maka dua orang yang jumpa Abu Bakar tadi, Uyainah dan juga Al-Aqra' tadi, jumpa Abu Bakar balik. Kata Abu Bakar, khalifah. Kamu khalifah ke? Dia khalifah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, dia berhak melakukan sekian. Dia berhak melakukan sedemikian. Jadi, ikut pendapat tak perlu lagi bagi zakat pada orang bukan Islam. Walau bagaimanapun, pendapat Umar ini bukanlah bermansuhkan apa yang Nabi SAW buat pada Sofwan bin Uyainah. Tadi kan saya cerita, Nabi SAW bagi zakat pada Sofwan bin Uyainah. Zaman Umar tak bagi lagi. Masa tu Islam kuat. Ulama kata, pendapat Umar bukanlah semestinya memansuhkan apa yang Nabi SAW telah lakukan tadi. Baik, sebab tu Mufti Perlis Dr. Mazhar dalam ceramah dia kata zakat juga boleh dia bagi pada orang bukan Islam. Dr. Mazhar dalam ceramah dia kata zakat juga boleh diberikan pada orang bukan Islam. Pendapat dia betul ke salah? Pendapat dia betul. Cuma satu kaedah fiqh kita kena ingat. Bila ada dua pendapat, bila ada dua perbezaan pendapat, satu kata perlu bagi, satu kata tak perlu bagi. Kalau ikut yang Nabi buat, Nabi SAW masih bagi. Zaman Sayyidina Umar tak bagi. Tak perlu bagi lagi. Maka ada dua pendapat. Boleh ke tak boleh? Perlu ke tak perlu? Kita bagi apa? Khilaf kan? Boleh ke tak boleh? Perlu ke tak perlu? Maka kaedah usul, saya harap semua tulis. Dia kata apa? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
keputusan pemerintah mengangkat khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat khilaf. Kita ada khilaf, boleh ke tak boleh? Haram ke tak haram? Betul kan? Khilaf lah. Dua-dua ada dalam masing-masing. Bila hakim dah putuskan, tak boleh. Contoh. Bila hakim putuskan, boleh. Contoh. Maka keputusan hakim mengangkat khilaf. Contoh baru ni, ada orang tanya, Ustaz, macam mana Ustaz boleh ke tak kahwin online tak online ni? Kan PKP pun kahwin online kan? Isu kahwin online. Boleh ke tak boleh? Saya dengar ceramah kat YouTube, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ya, masing-masing ada pendapat kat YouTube. Ustaz tu masing-masing ada pendapat. Jawapan dia senang je. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Pergi pejabat agama tempat kamu duduk Selangor, tanya Jabatan Agama Islam Selangor, kamu duduk Pahang, tanya Jabatan Agama Islam Pahang. Boleh ke tak boleh kahwin online ni? Kalau Jabatan Agama tempat kamu kata tak boleh, maka itulah hukum untuk kamu. Kalau Jabatan Agama Islam kamu kata boleh, itulah hukum untuk kamu. Jadi kita duduk kat Malaysia, perbezaan tadi kan, perlu bagi ke tak perlu bagi, boleh bagi ke tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Maka Jabatan Agama Islam di setiap negara kita telah memutuskan bahawasanya zakat hanya perlu bagi pada orang Islam. Maka itulah keputusan kita semua. Tak perlu dibincang lagi hukum-hukum khilaf tersebut. Baik. Okey, satu lagi. Okey, saya bukan nak condemn pendapat Dr. Mazhar. Kat Malaysia ni, kalau kita nak bagi zakat pada orang bukan Islam, kalau kita buka pintu zakat tu untuk diberikan pada orang bukan Islam, kalau kita buka pintu zakat tu nak beri zakat pada orang bukan Islam, nescaya ramailah orang bukan Islam akan minta zakat. Sedangkan walhal berapa ramai lagi orang Islam yang perlu dapat zakat tapi masih tak dapat zakat. Ataupun dapat tapi sikit masih belum mencukupi lagi. Okey, baik. Cumanya Dr. Hamka tulis, pemerintah kena bijak dalam bab zakat pada muallaf ni. Sebab ada orang berniat jahat, dia menjadikan isu muallaf dapat zakat ni untuk dia masuk Islam semata-mata nak zakat. Jadi dia pilih nak masuk Islam sebab nak zakat dia. Dia masuk Islam sebab nak zakat. Sehingga kan puak-puak Tionghoa di Indonesia ni, Dr. Hamka tulis dalam buku lah dia, sehingga kan mereka ni masuk Islam banyak kali. Masuk, okey, dah dapat zakat, lepas tu tak dapat, keluar balik. Lama sikit masuk balik. Sebab niat mereka nak zakat je. Sehingga kan perkataan muallaf zaman tu, Dr. Hamka tulis satu kehinaan. Perkataan muallaf zaman tu menjadi satu nama yang hina. Sebab apa? Muallaf tu tak hina, tapi zaman tu kebanyakan mereka masuk sebab nak duit je. Tak dapat tak nak masuk. Sebenarnya benda tu pun berlaku kat Malaysia. Ada sedikit bawa orang-orang masuk Islam ni, mula masuk Islam kat Selangor. Lepas pada tu minggu depan masuk Islam kat KL pula. Masuk Islam kat Selangor dapat, masuk Islam kat KL dapat. Jadi pemerintah kena bijak, pengusut kena bijak. Dia kena buat satu kita kata apa, rekod dan sebagainya. Antaranya apa yang Jabatan Agama Islam Selangor buat, muallaf yang masuk Islam kat Selangor ni, untuk membolehkan mereka layak terima zakat, mereka kena hadir kelas. Mereka kena hadir kelas beberapa jam dalam masa sebulan tu, kena hadir kelas beberapa jam, ambil kedatangan, rekod dan sebagainya, baru layak dapat zakat. Kalau sekadar masuk Islam tapi tak pernah datang kelas, tak pernah belajar fardu ain dan sebagainya, maka Jabatan Agama Islam tak bagi zakat. Mungkin tu salah satu cara, wallahu a'lam. Okey, baik. Kemudian lepas wal muallafati qulubuhum wa fir riqab. Kemudian riqab hamba. Fakir, miskin, amil, muallaf, yang kelima hamba. Okey, baik. Apa maksud hamba? Hamba layak dapat zakat. Ya, hamba layak dapat zakat, tapi semua hamba ke? Bukan. Jangan kita faham semua hamba layak dapat zakat. Kalau kita faham semua hamba layak dapat zakat, salah. Hamba yang layak dapat zakat hanyalah hamba mukatab. Hamba mukatab ialah hamba yang tuan dia letak satu nilai pada dia. Contoh tuan dia kata, awak kalau nak merdeka, nilai awak 10,000. Nilai awak 10,000. Maka hamba tu kerjalah. Siang dia kerja dengan tuan dia, malam dia kerja part time nak bagi cukup 10,000 untuk memerdekakan diri dia.
Maka hamba tu namanya hamba mukatab. Hamba tu saja yang layak terima zakat. Hamba tu saja yang layak terima zakat. Tengok surah An-Nur, Puan Hayati tolong baca surah An-Nur nak cerita hamba mukatab ni. Muka surat 354. Muka surat 354. Ayat 33. Ayatnya wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih wal ladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Tolong baca ayat 33 baca sikit je. Ustaz boleh orang lain dulu tak? Saya tak ada terjemahan. Okey, boleh. No problem. Tuan Haji Aziz boleh, Tuan Haji Aziz Dahari boleh tak? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okey. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnianya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, yakni kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah cukup. Okey sikit. Berikanlah terus. Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikurniakannya kepadamu. Okey, cukup. Nampak Allah kata apa dia? Hamba-hamba yang kalau mereka minta nak jadi mukatab, maksudnya mereka minta nak memerdekakan diri mereka dengan sesuatu bayaran. Kita memiliki dia hamba kita. Dia minta nak jadi hamba mukatab dengan bayaran 10,000 contoh. Maka Allah kata pada tuan ni, kalau kamu tengok dia tu dah boleh berdikari jadi macam orang biasa, jadikanlah dia hamba mukatab. Kemudian bagilah pada mereka sedikit, berikanlah kepada mereka sedikit harta. Kalau hamba tu bukan hamba mukatab, maksudnya hamba tu memang sepenuhnya milik tuan dia, kita bagi duit kat dia, dia dapat tak? Dia tak layak pun memiliki duit. Hamba tu hamba biasa je, kita jumpa hamba tepi jalan, kerja bawa barang, awak hamba, saya hamba, kita bagi 5,000 kat dia. Automatik 5,000 tu jadi milik tuan dia. Diri dia tak layak miliki, duit dia pun dia tak layak miliki. Jadi tak payah bagi, sebab bagi kat tuan dia saja. Jadi hamba yang kita nak bagi zakat, yang layak dapat zakatnya adalah hamba mukatab, iaitu hamba yang dinilaikan oleh tuan dia satu nilai. Tuan dia kata, kamu harga 10,000. Kamu nak free, nak jadi orang biasa, nak jadi orang merdeka, bagi aku 10,000. Jadi dia layak dapat zakat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Dia jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak bagi aku satu amalan yang boleh mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka? Amalan yang boleh mendekatkan aku dengan syurga dan dapat menjauhkan aku daripada api neraka. Maka Nabi SAW menjawab, a'tiqin nasamata wa fakir raqabata. Apa dia a'tiqin nasamata? Memerdekakan hamba dan melepaskan seorang daripada perhambaan. Maka Bara' bin Azib tanya Rasulullah, dia kata sama apa bezanya? Memerdekakan hamba dan melepaskan seorang daripada perhambaan, sama je lah. Maka Nabi SAW jawab, tak sama. A'tiqin nasamata tu ialah kamu ada hamba, kamu memiliki hamba, kamu merdekakan hamba kamu sendiri. Tu, a'tiqin nasamata. Saya ada hamba, saya kata kat hamba saya, okey awak merdeka hari ni. Free, tak payah bayar apa-apa. Tu pertama. Wa fakir raqabata maksudnya dalam surah Al-Balad, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Fakku raqabah tu apa maksudnya? Fakku raqabah tu ialah kita orang kaya, kita tak ada hamba. Kita pergi kat seorang memiliki hamba, hamba awak ni mukatab ke? Hamba mukatab. Berapa bayaran dia? 10,000. Kita ambil 10,000 bagi kat tuan dia. Nah, 10,000 hamba awak merdeka. Itu maksudnya. Jadi a'tiqin nasamata, kita memerdekakan hamba kita sendiri. Kita miliki dia, kita merdekakan dia dengan percuma. Itu satu. Ataupun kita tak ada hamba,
kita tolong hamba tu memerdekakan diri dia. Jadi hamba yang macam tu layak terima zakat untuk memerdekakan diri dia. Okey, baik. Ini yang kelima. Yang keenam, orang berhutang. Orang yang berhutang layak terima zakat. Orang berhutang macam mana layak terima zakat? Orang yang berhutang dan hutang untuk keperluan hidup. Orang yang berhutang, hutang untuk keperluan hidup. Memang dia tak ada duit langsung, dia hutang beli beras, hutang beli susu anak, hutang beli telur, minyak, gas, dapur gas, gas contoh. Memang keperluan hidup. Kemudian dia memang tak boleh bayar. Kena buang kerja, okey, tak ada pekerjaan, maka zakat boleh bagi pada dia. Adapun orang yang berhutang untuk kemewahan hidup, dah ada kereta dah, beli kereta lagi. Dah ada rumah dah, beli rumah lagi. Baju dah 3 almari, beli baju lagi. Lepas tu tak boleh bayar. Gigi dapat zakat, saya ada hutang, boleh tak? Tak perlu. Tak boleh terima zakat. Orang yang berhutang, hutang untuk keperluan hidup dan memang mereka tak boleh bayar. Maka orang ni layak terima zakat. Sampai bila? Sampai hutangnya selesai sahaja. Dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat Nabi namanya Qubaisah bin Mukharrik. Qubaisah bin Mukharrik. Nama dia Qubaisah bin Mukharrik. Dia jumpa Nabi SAW, kata, ya Rasulullah, saya ni berhutang. Saya ni berhutang, tapi saya tak mampu nak bayar hutang saya. Macam mana ya Rasulullah? Maka Nabi kata, tunggu. Aku akan minta orang ambilkan wang zakat untuk selesaikan masalah kamu. Kemudian Nabi SAW bersabda pada Qubaisah bin Mukharrik, Nabi kata, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi salasin. Dia kata, wahai Qubaisah, minta-minta dengan orang ni tak baik, tak elok, tak sesuai kecuali untuk 3 perkara. Kecuali untuk 3 perkara. Pertama, orang yang menanggung beban hutang. Macam tadilah hutang untuk keperluan hidup tadi. Dia dah lama tak boleh bayar. Memang tak boleh bayar. Dia usaha pun nak cari kerja pun tak dapat bayar juga. Maka Nabi kata dia boleh meminta-minta sehinggalah hutangnya selesai. Kemudian hendaklah dia berhenti. Jangan minta lagi. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi kata orang yang ditimpa kesusahan. Orang ditimpa kesusahan. Dia asalnya kerja macam biasa. Dari sini patah kaki tak boleh kerja dah. Contoh. Maka dia pun boleh meminta-minta untuk keperluan hidup dia. Ataupun dia ada kerja, tiba-tiba kena buang kerja. Lepas tu nak cari kerja lain tak dapat dah. Maka tak salah dia minta-minta. Baik minta-minta ada 2. Satu, meminta-minta dengan orang biasa. Itu memang tak boleh. Yang kedua, meminta-minta dengan jabatan. Jabat zakat, minta dengan Baitul Mal. Ini dibenarkan. Ini perbuatan meminta-minta dibenarkan. Walau bagaimanapun dibenarkan bukan sampai bila-bila, bukan selama-lamanya. Okey, jelas kat sini Ni yang Nabi cela ni pergi minta kat orang biasa, tiba dia nak duit tu, nak makanan. Sebenarnya perbuatan minta-minta ni Nabi kata kat akhirat dia akan bangkit dalam keadaan wajahnya ada tulang tak ada isi. Hinalah. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang betul-betul hidupnya melarat. Orang yang hidupnya betul-betul miskin. Memang sejak abad awal lagi susah kerja, tak dapat kerja. Memang susah sejak awal lagi. Sehingga kan 3 orang daripada kaumnya mengiktiraf kemiskinannya. 3 orang daripada kaumnya mengiktiraf kemiskinannya. Maka dia boleh meminta-minta. Maka Nabi kata, fama siwahunna minal mas'alah ya Qubaisah fasuhtun ya'kulu sahibuha suhtan. Selain 3 orang ni, kalau mereka meminta-minta juga, maka Nabi kata dia telah membuat satu kerja yang hina dan dia makan satu benda yang hina, dia mati dalam keadaan hina. Dia mati dalam keadaan hina. Duit dah banyak dah, harta benda dah banyak dah, dia minta lagi. Minta dengan orang pun hina, minta dengan jabatan-jabatan tertentu pun hina juga. Okey, baik, ini yang ke-6. Yang ke-7 fi sabilillah. Fi sabilillah. Baik. Mengenai fi sabilillah ni ada berbagai-bagai pendapat ulama mengenai fi sabilillah ni. Ada yang kata orang nak pergi haji pun fi sabilillah. Ada pendapat mengatakan sedemikian. Ada mengatakan orang yang belajar agama fi sabilillah, mengajar agama fi sabilillah. Ada pendapat mengatakan buat masjid, buat jalan, buat jambatan, buat keperluan-keperluan muslimin yang lain fi sabilillah juga. Macam-macam pendapat ada fi sabilillah. Luas sangat konsep fi sabilillah. Walau bagaimanapun Imam Malik kata, qala Imam Malik kata sabilillahi kasiratun, subulillahi kasiratun. Sabilillah tu banyak cabang fi sabilillah tu.
walakinni la a'lamu khilafan anna al-murada fi sabilillahi hahuna al-ghazwu. Tetapi aku tak jumpa sebarang khilaf pun tentang ayat fi sabilillah di sini. Maksud fi sabilillah di sini adalah berperang. Jadi fi sabilillah yang dibincangkan dalam ayat ini adalah berperang. Boleh bayar zakat untuk orang nak pergi perang, guna harta pergi perang. Boleh. Untuk bab perang dalam ayat ini tidak ada khilaf. Semua setuju kata ya boleh. Untuk selain perang, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Pergi haji, ada kata fi sabilillah, boleh dapat zakat, ada kata tak boleh. Belajar agama, ada kata fi sabilillah, boleh dapat zakat, ada kata tak boleh. Urusan-urusan buat jabatan, buat jalan untuk orang Islam, buat masjid untuk orang Islam, ada kata fi sabilillah, ada kata tak boleh. Maka yang confirmnya fi sabilillah adalah berperang di jalan Allah, tu yang confirm fi sabilillah. Selain tu hanyalah ada khilaf. Maksud khilaf, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi kita balik semula pada kita punya usul fiqh tadi. Khilaf ke tak khilaf ke, bila pemerintah kata boleh, maka hukumnya boleh. Pejabat zakat hari ini, pejabat zakat kita hari ini, mereka juga telah meluaskan konsep fi sabilillah. Ada orang yang tak belajar agama pun, nak sambung belajar kedoktoran ke dan sebagainya, kadang-kadang mereka minta dengan jabat zakat, dapat juga duit daripada pajak zakat atas dasar fi sabilillah. Okey. Ini kita sekadar bincang tentang ayat ni. Orang pejabat zakat, mereka kaji lebih detail tentang ayat-ayat ini. Orang pejabat zakat, mereka mengkaji dengan lebih detail tentang ayat zakat ni. Jadi keputusan yang mereka buat, itulah keputusan yang kita kena ikut. Walaupun kita rasa macam tak sesuai, walaupun rasa macam tak logik, tapi mereka buat atas dasar muzakarah dan perbincangan dengan mufti-mufti. Kita tak perlu pertikaikan lagi keputusan pejabat zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Yang ke-8, wabni sabil, orang musafir. Orang musafir bukanlah maksud setiap orang musafir layak dapat zakat. Tak. Orang musafir yang terputus bekalannya. Orang musafir yang terputus bekalannya. Maksudnya dia sebelum dia musafir, dia ada keperluan yang cukup. Tapi tengah-tengah musafir, duit dia hilang. Dia kena rompak. Maka layak terima zakat. Yang tak bolehnya, dia sebelum musafir lagi, dia tak cukup duit. Dia sengaja pergi musafir untuk melayakkan diri dia dapat zakat. Contoh, minta maaf banyak, bukan nak kutuk orang. Ramai orang-orang ini dia buat, dia panggil apa? Backpackers kan? Backpackers. Okay? Tak cukup duit lagi melancong juga, contoh. Lepas tu sampai kat tempat orang tu, minta derma, minta sumbangan, nak balik ke negara asal dia. Itu yang tak boleh. Untuk ambil zakatnya lah. Nak bagi sumbangan derma, silakan. Ini orang yang memang dia nak pergi travel satu tempat dan dia yakin belanja dia cukup. Untuk pergi ke sana, untuk balik semula cukup. Untuk belanja dia. Cuma dalam perjalanan, dia terputus bekalan. Maka tak layak terima zakat. Ataupun kita ini travel, duit bawa sikit je. Tapi dalam kad bank ada berjuta lagi, contoh. Maka tak layak terima zakat juga. Jadi orang belajar agama luar negara, mereka boleh terima zakat. Kalau mereka memang betul-betul orang miskin, mereka layak dapat kerana miskin. Ataupun kalau mereka duit cukup-cukup makan, contoh, mereka layak terima zakat atas dasar fi sabilillah. Kadang-kadang mereka diberi zakat atas dasar wabni sabil, orang musafir. Jadi, bab zakat ni, kita bagilah duit kat pejabat zakat, mereka uruskan. Kalau mereka bagi pada orang tak selayaknya, mereka kena jawab depan Allah Ta'ala ke akhirat kelak. Okey? Nak bagi sendiri boleh? Boleh juga. Cuma bersalah dari sudut tidak taat pemerintah. Bersalah dari sudut tidak taat pemerintah. Okey? Bagi jabat zakat, senang. Kita dah tak pening kepala dah. Nak bagi sendiri, boleh juga. Tak jadi masalah. Okey, baik. Itu kita kata 8 kategori zakat yang kita bincang. Allah kata faridatan minallah, sebagai satu kefarduan daripada Allah Ta'ala. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Okey, habis ayat minggu lepas. Ayat ini pula. Wa dan minhum, daripada mereka, itu daripada orang munafik lah. Terjemah minhum, daripada mereka, daripada orang munafik. Allazina, orang-orang yang. Allazina, orang-orang yang. Okey. Yu'zuna, menyakiti Nabi. Yu'zuna, menyakiti. Yu'zuna, menyakiti. Di kalangan mereka ada orang-orang yang yu'zuna, menyakiti. Okey. An-Nabi, nabilah. An-Nabi kat sini ada alif lam, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dan yaquluna, mereka berkata,
Yaquluna, mereka berkata, huwa dia Nabi, uzun. Apa terjemah uzun? Telinga. Kita tulis dia telinga. Terjemah huwa dia, uzun telinga. Dia kata Nabi ni uzunun, telinga. Okey, uzunun tu telinga. Apa maksud telinga? Tulis dalam bracket mempercayai, terjemah uzun telinga. Dalam bracket tulis mempercayai apa sahaja yang didengarinya. Mempercayai apa sahaja yang didengarinya. Boleh? Itu terjemah uzun. Kalau kita bagi apa ni? Simpulan bahasa. Kaki bangku. Apa lagi? Mata-mata. Tangan panjang. Betul kan? Dia ni tangan panjang. Dia ni kaki bangku. Dia ni apa lagi? Macam-macam lah kita. Mata keranjang. Mata-mata. Kita guna simpulan bahasa. Perkataan tu memberi makna yang lain. Okey, baik. Tolong terjemahkan ayat ni. Tuan Haji Mawardi boleh tolong terjemahkan? Tuan Haji Mawardi. Okey, Ustaz. Dan daripada mereka orang-orang yang menyakiti Nabi dan mereka berkata dia telinga mempunyai apa saja yang didengarinya. Okey, baik. Ayat ni diturunkan menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabtal bin Al-Haris. Nabtal bin Al-Haris, dia ni selalu join majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun tengok gaya cakap Nabi, gaya perbualan Nabi, dia kata, aku rasa dia tu jenis uzun tu. Jenis uzun. Jenis uzun yang maksudnya, kita cakap apa saja, kita bagi show apa saja, semua dia ya. Semua dia dengar. Uzun ni, kalau bahasa Minangkabau, Dr. Hamka tulis dalam tafsir Al-Azhar, dalam bahasa Minangkabau dia panggil apa? Uzun ni, datuk segala ia. Datuk segala ia. Maksudnya cakap apa saja, semua dia ya. Mempercayainya, menerimanya tanpa usul periksa. Dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Ishaq, bukan daripada Ibnu Ishaq, daripada Ibnu Abi Hatim, dia kata ada orang munafik. Pertama nama dia Jullas bin Suwaid. Yang kedua Mukhayya bin Hamir. Yang ketiga Wadi'ah bin Sabit. 3 orang munafik ni, mereka merancang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbincang merancang untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam perbincangan tu telah tersebar kepada munafik-munafik yang lain. Maka munafik yang lain kata, jangan kita bincang bab ni. Nanti kalau kita bincang bab ni sampai pada Nabi, sampai pada Muhammad, perbincangan kita ni, habis kita dihukum bunuh nanti. Maka 3 orang yang munafik ni kata, tak apa, dia tu uzun. Dia panggil kita, kita cakap tak ada. Demi Allah, kita tak bincang pun. Demi Allah, kita tak cakap pasal ni. Dia mesti percaya punya. Jadi Allah turunkan ayat. Kita ulang balik surah At-Taubah, salah satu namanya adalah surah Al-Fadhihah. Apa terjemah Al-Fadhihah? Yang membongkar rahsia, yang menelanjangkan aib-aib orang munafik. Mereka cakap di belakang Nabi. Mereka cakap Nabi ni uzun. Takkan cakap depan-depan kena lempang dengan sahabat lain nanti. Mereka cakap belakang-belakang. Dia tu uzun tu. Jenis kalau kita kelentong sikit je, percaya terus. Kita sumpah di rumah Allah sikit, terus percaya je. Maka Allah turunkan ayat nak membongkar kata-kata mereka belakang Nabi SAW. Di kalangan mereka ada yang kata Nabi tu uzun. Apa maksud uzun? Telinga. Dari sudut lafaz telinga. Uzun telinga. Dari sudut simpulan bahasa atau bahasa kiasannya, kita kata orang yang lekas mempercayai tanpa usul periksa. Boleh? Jadi perbuatan cakap Nabi belakang-belakang, kutuk Nabi belakang-belakang, perbuatan tu juga dipanggil menyakiti Nabi SAW. Mereka cakap depan-depan ke? Mereka bukan cakap depan-depan Nabi, mereka cakap belakang Nabi ni. Allah kata, walaupun cakap belakang Nabi, Nabi tak dengar direct kat telinga Nabi, perbuatan tu tetap dikira menyakiti Nabi SAW. Sama juga hari ni, Nabi dah tak ada. Nabi mana ada hari ni? Jadi kalau kita cakap pelik-pelik tentang Nabi, walaupun Nabi dah tak ada, perbuatan tu bagi Allah tetap dianggap menyakiti Nabi SAW. Ingatlah, termasuk menyakiti Nabi juga adalah menyakiti keluarga Nabi. Kita cakap buruk tentang isteri-isteri Nabi,
cakap buruk tentang anak-anak Nabi, cakap buruk tentang sahabat-sahabat Nabi pun dikira menyakiti Nabi SAW. Tak silap saya, wallahu alam, tak silap saya, dalam buku sekolah menengah pendidikan Islam dululah, sekarang tak tahu ada ke tak ada. Okey, dalam buku sekolah menengah pendidikan Islam dulu ada tulis, ada satu soalan dalam buku sekolah menengah tu, tuliskan 10 kesalahan Muawiyah. Tuliskan 10 kesalahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, Muawiyah bin Abu Sufyan memang asalnya dia kafir, lalu dia masuk Islam tahun 8 Hijrah. Lepas pada tu zaman pemerintahan dia memang dia buat salah, ada bunuh sahabat-sahabat yang lain, ada hukumkan bunuh pada sahabat-sahabat yang lain, Muawiyah radhiyallahu anhu. Walau bagaimanapun dia tetap sahabat Nabi SAW. Ataupun isteri Nabi. Kita pun cakap apa? Contoh orang kahwin ramai ni gaduh sama madu, kita kata, isteri Nabi sama-sama dia pun kelahi juga. Bahaya kata-kata tu. Bahaya kata-kata tu. Kerana kata-kata tu boleh menyakitkan hati Nabi SAW. Contoh lagi, kita bincang bab mak ayah Nabi. Perbincangan ni memang ada. Mak ayah Nabi masuk syurga ke neraka? Mak ayah Nabi masuk syurga ke neraka? Ada pendapat mengatakan masuk neraka. Ada pendapat mengatakan masuk syurga. Ada pendapat mengatakan tawakuf. Allah Ta'ala akan uji balik ke akhirat, masuk syurga ke neraka. Perbincangan ini pun sebaiknya, sepatutnya dielakkan. Kerana bayangkan kalau Nabi ada duduk depan, kita bincang pasal mak ayah dia, masuk syurga ke neraka. Itu sangat-sangat menyakitkan hati Nabi SAW. Jadi sangat kita kena berhati-hati kalau perbuatan kita menyakiti hati Nabi SAW. Sebab tu, selepas Nabi wafat, isteri-isteri Nabi tak boleh dikahwini. Setelah Nabi wafat, meninggal dunia, isteri-isteri Nabi tidak boleh dinikahi oleh orang lain kerana perbuatan tu dianggap menyakiti hati Nabi SAW. Okey, baik, seterusnya. Kul katakanlah, uzunu, telinga. Maksud telinga tu bukan telinga yang saya sebut tadi. Uzunu terjemah dia telinga. Buat apa ni? Telinga tu kita buat lambang, apa pembuka kata penutup kata lah. Maksudnya telinga bukan maksud sebenar. Uzunu telinga, khairin lebih baik. Khairin lebih baik. Lakum bagi kamu. Lakum bagi kamu. Yu'minu dia beriman. Yu'minu dia beriman. Dia tu dia Allah lah. Billah dengan Allah. Wa dan yu'minu dia mempercayai. Yu'minu dia mempercayai, li bagi yu'minu mula-mula terjemah dia beriman, yu'minu keduanya terjemah dia mempercayai. Dia mempercayai li bagi al-mu'minin orang-orang yang beriman, al-mu'minin orang-orang yang beriman, wa dan rahmatun rahmat li bagi allazina orang-orang yang amanu beriman minkum daripada kamu ataupun minkum di kalangan kamu, dua-dua boleh. Okey, baik, tolong terjemahkan ayat kita yang ni. Puan Hazar terjemahkan, Puan Hazar Bibi tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah telinga lebih baik bagi kamu. Dia beriman dengan Allah dan dia mempercayai bagi orang-orang yang beriman dan rahmat bagi orang-orang yang beriman daripada kamu. Okey, tu terjemah dia. Terima kasih Puan Hazar. Apa maksud ayat ni? Ayat-ayat ni turun lepas Nabi balik pada Tabuk dah. Allah nak bongkarkan kejahatan orang munafik. Orang munafik kata Nabi tu uzun. Maka Allah suruh Nabi kata, ya, memang aku uzun. Memang aku uzun. Apa maksud uzun? Suka mendengar pendapat. Nabi kata, uzun tu lagi baik bagi kamu. Apa maksudnya? Kalaulah Nabi SAW tidak ada sifat uzun, Nabi akan tanya, kau siapa nak bagi pendapat kat aku? Kau siapa nak bagi show aku? Oh, sorry, saya tak nak dengar. Nabi memang uzun. Apa maksud uzun?
suka dengar pendapat semua orang. Nabi tak kisah awak sahabat baru ke, awak sahabat lama ke, awak sahabat banyak infak, awak sahabat kurang infak, awak sahabat first time datang perang ataupun awak sahabat dah lama pergi perang. Nabi SAW memang ada sifat uzun. Apa itu uzun? Dengar semua pendapat orang. Dan Nabi SAW bila bercakap, Nabi akan paling pada orang bercakap. Kita berjalan, orang belakang panggil. Kita kadang-kadang pusing kepala je. Oh ya, ada apa, nak apa? Nabi SAW takkan cakap dengan orang macam tu. Nabi akan berpaling sepenuhnya pada orang tu untuk cakap dengan orang tu. Kita sambil berjalan jawab, okey, esok datang balik, okey, betul pun, hilang. Tu akhlak kita yang tak baik. Nabi tidak, kalau bercakap dengan orang, Nabi akan paling sepenuh badan dia menghadap orang tu, cakap dengan orang tu. Nabi SAW uzun, ya. Nabi akan dengar pendapat semua orang. Walaupun orang tu munafik, Nabi akan dengar juga cakap dia. Cumanya, Nabi bukan terima bulat-bulat. Contoh, kita dah lalu dalam surah Al-Anfal. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Hubab bin Munzir. Al-Hubab bin Munzir ni, masa Nabi SAW menempatkan orang Islam di Badar, Nabi pilih satu tempat untuk menghadapi peperangan di Badar. Maka Al-Hubab bin Munzir tanya, ya Rasulullah, Tuan syurkan, Tuan putuskan kita duduk kat sini ni, adakah perintah daripada Allah ataupun pendapat Tuan sendiri? Nabi kata, ni pendapat saya sendiri. Maka Al-Hubab bin Munzir kata, saya cadangkan kita pergi tempat yang lebih strategik. Kita letak tentera Islam ni, kita menempatkan tentera kita ke tempat lebih strategik. Tempat yang dekat dengan air, telaga air, supaya kita menguasai tempat air. Nabi dah buat keputusan untuk duduk kat situ. Tapi orang bagi pendapat, Nabi terima pendapat Al-Hubab bin Munzir, Nabi pindahkan tentera Islam kat tempat yang ada air. Pergi Badar. Tengok, Nabi dengar syur dia dan Nabi terima syur dia. Sebab dia orang-orang yang beriman. Allah kata, dia beriman, Nabi itu beriman dengan Allah dan percaya kepada orang mukmin. Yang kedua, dalam kes peperangan Uhud, Nabi minta syur sahabat-sahabat, termasuk ada orang munafik sekali. Kita ni nak lawan dengan orang Quraisy yang datang nak serang kita ni, kita nak perang dengan mereka dalam Madinah ke, ataupun kita nak keluar daripada kota Madinah, kita menghadap mereka kat luar Madinah. Maka ada sahabat-sahabat yang syur, kita lawan kat luar lah, kita berang kat luar. Ada orang yang syur lawan kat dalam. Siapa yang syur lawan kat dalam tu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik. Dia kata kita lawan mereka kat dalam lah, supaya bila mereka lawan kita nanti, anak-anak kita dan isteri kita boleh melontarkan batu pada mereka daripada atas rumah-rumah kita masing-masing. Tengok, Abdullah bin Ubay bin Nafi, Abdullah bin Ubay bin Salul bagi show kat Nabi. Nabi dengar show dia. Nabi tak kata, awak siapa? Awak bukan sahabat baik saya pun, saya dengar show. Nabi dengar atau tak dengar show dia? Cuma keputusan Nabi tahu, walaupun show daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi tahu show tersebut bukan dengan kejujuran hati dia. Maka Nabi terima syur sahabat-sahabat yang nak berperang dengan orang kafir di luar kota Madinah. Walaupun Nabi itu uzunun, dengar, walaupun Nabi itu uzunun, tapi Nabi tidak mempercayai semua pendapat. Sebagai pemimpin, sebagai leader dalam sebuah syarikat, ataupun sebagai suami dalam rumah tangga, kena dengar pendapat semua orang dulu. Dengar pendapat anak-anak yang dah besar lah, jangan anak 3 tahun dengar pendapat dia. Anak-anak yang dah besar, dengar pendapat anak-anak. Dengar pendapat isteri. Lepas dengar, jangan terus terima bulat-bulat. Kaji, tengok analisis pendapat-pendapat tu, okey ke tak okey, sesuai tak sesuai, buat keputusan. Maksudnya, nak ajar kat sini, jangan kerana kita ketua, tak boleh bagi alasan, tak boleh bagi syarangan lah. Aku ketua, biar aku buat sendiri. Dengar pendapat. Dengar pendapat bukan maksud mesti kena terima pendapat tu. Tengok, maka Allah kata, sifat uzun Nabi itu baik bagi kamu. Rahmat juga bagi orang beriman. Kalaulah Nabi SAW tidak ada sifat uzun, Nabi akan bincang dengan sahabat Nabi je lah. Yang dekat-dekat, Abu Bakar, Umar, Osman, Sidina Ali tu je lah. Orang lain, hang siapa nak bagi pendapat? Hang siapa? Hang pernah perang berapa lama dengan aku? Apa jawatan hang? Berapa lama hang belajar agama? Contoh. Jadi dalam bab pemimpin, pemerintah,
ketua keluarga, ketua jabatan apa-apa, kena ada sifat uzun. Apa maksud uzun? Suka dengar pendapat orang. Kita punya otak, kita punya fikiran terbatas. Ada benda-benda yang kadang-kadang kita tak terfikir pun. Ada benda-benda yang kadang-kadang tak sampai kita nak fikir. Tapi dengan berkat mesyuarat, kita dengar pendapat orang tu, pendapat orang ni. Walaupun dia orang paling baru dalam syarikat kita, dia boleh bagi cadangan juga. Dia boleh bagi cadangan juga. Dan kadang-kadang cadangan yang dia bagi oleh orang baru ni kadang-kadang kita rasa, lah, betul jugalah. Tak terfikirlah saya. Tak teringat pula saya kadang-kadang. Maka orang yang ada sifat uzun, Allah kata baik bagi kamu, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir kata Nabi uzun, orang munafik kata Nabi uzun. Allah kata memang uzun tu baik bagi kamu. Memang dia uzun pun. Tapi walaupun dia suka dengar semua pendapat orang, tak semua pendapat orang dia terima. Tak semua pendapat orang dia ambil untuk buat keputusan. Okey, baik, seterusnya. Wa dan allazina, orang-orang yang yu'zuna, menyakiti. Yu'zuna, menyakiti. Okey, yu'zuna, menyakiti Rasulullah. Okey, Nabi lah ni lahum, bagi mereka. Lahum, bagi mereka. Azabun, azab. Bagi mereka azabun, azab. Alimun, yang pedih. Alimun, yang pedih. Okey, baik, terjemahkan ayat. Ustaz nak tanya sikit. Boleh. Siapa? Puan Wan Nur Aini ya? Ya. Yuzun tu sama dengan uzun ke? Tak sama. Yan tu bukan pelaku Bukan. Uzun ni, uzun tu nouns. Uzun tu noun, telinga. Nouns, okey? Yu'zun tu verb. Puan Wan Nur Aini perkataan yu'zuna tu, dia huruf asal dia bukan uzun. Yu'zuna tu huruf asal dia azan. Tengok muka surat 45. Tak silap saya 45. 45. Menyakitkan hati. 44, sorry. Menyakitkan hati. Okey. Azar ni. Hurting. Tengok muka surat 44 Semua buka muka surat 44. Nak cerita perkataan yu'zun tu apa? Apa dia punya basic word dia atau apa word dia? Yu'zuna tu mereka menyakitkan Nabi tu. Huruf asalnya adalah, tengok saya baca muka surat 44 ayat 2 dan 4. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wal adza tu alif, hamzah, zal, ya, azza. Orang betul terjemah hurting. HURTING. Wahai orang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan azab, menyakitkan hati si penerima. Tu azab. Itu dia punya huruf asal pada yu'zun. Satu lagi tengok muka surat 74 tak silap saya ataupun 75 azan. 74, muka surat 74. Disruption. Betul ke tak? Atau saya sebut ni? Muka surat 74 semua tengok muka surat 74 ayat bawah sekali. Ayat dia la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira. Alif, zal, ya. Azan. Jadi azan dengan azar itu dia adalah basic word kepada yu'zun. Boleh ya Puan Wan Nur Aini, boleh? Uzun root word dia apa? Apa dia? Uzun. Itulah root word dia. Alif, zal, nun, uzunun, telinga. Itu root word dia lah. Yang tadi alif zaya. Alif, zal, ya. Itu untuk yu'zuna. Verb, menyakitkan hati. Okey. Jadi tak samalah. Uzunun tu ada nun. Yu'zuna tu basic word dia tidak ada nun. Okey. Boleh? Okey, terima kasih Ustaz. Okey, Puan Wan Nur ini tolong baca terus terjemah dia ayat 61 tu. Habiskan. Dan Ya. tolong baca Puan. Yang wallazi tu ya.
Okey, Ya, ya betul. dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Okey. Orang-orang yang menyakiti hati Nabi SAW, orang-orang yang menyakiti hati Nabi SAW, bagi mereka azab yang pedih. Azab apa yang azab pedih? Allah Ta'ala akan hinakan mereka kat dunia ni, ke akhirat akan dapat azab lagi teruk. Kat dunia Allah Ta'ala hinakan, ke akhirat akan dapat azab lagi teruk. Puan Rohaya Muhammad Syuaib, boleh tolong buka muka surat 426. Semua tengok 426, siapa nak buka boleh buka. Ini Allah Ta'ala akan hina orang yang menyakitkan hati Nabi kat dunia, ke akhirat pun sama juga. Ayat 426, okey, ayat 5758. 5758. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Dan disebabkan azab yang dan disediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin lelaki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Baik. Sakitkan hati ada dua jenis. Sakitkan hati Nabi ada dua jenis sebenarnya. Pertama ni lah yang mulut celupa, cakap Nabi tu, Nabi ni, Nabi macam tu, Nabi macam ni. Yang cakap Nabi tak adil lah. Itu menyakitkan hati dengan mulut. Kita, na'udzubillah, mudah-mudahan kita selamatlah daripada buat benda macam tu. Yang kedua, termasuk menyakitkan hati Nabi SAW ialah tidak taat. Kita ada anak, contoh, kita kata kat anak, abang tolong buat tu, buat ni. Anak pertama jawab, malas mak, penat. Tu memang satu kebiadaban menyakitkan hati. Satu, contoh. Yang kedua, anak kita yang lain kita suruh, bang tolong buat tu, buat ni, buat tu, buat ni, contoh. Dia buat bodoh, maksudnya buat tak tahu. Kita ingat mungkin dia buat petang garang pun tak buat. Kita ingat mungkin dia buat esok pun tak buat. Sakit hati tak? Sakit hati juga sebenarnya. Sakit hati juga sebenarnya. Kita suruh buat bodoh, buat tak tahu je, sakit hati juga sebenarnya. Macam itulah juga apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Apa yang Nabi SAW suruh kita buat. Pertama, kita niat nak buat sungguh-sungguh. Nak buat sungguh-sungguh. Yang kedua, kalau tak boleh buat banyak, buat sikit pun cukup juga untuk menyukakan Nabi SAW. Untuk menggembirakan Nabi SAW. Sekurang-kurangnya kat akhirat nanti, Nabi tengok, oh dia ni buat juga apa aku buat. Sibuk-sibuk macam mana pun, dia buat juga apa aku suruh dia buat. Sibuk-sibuk dia kerja pagi petang siang malam pun, dia bagi masa juga untuk buat apa yang aku suruh dia buat. Jadi, menyakitkan hati Nabi SAW, pertama guna mulut, cakap pelik-pelik. Yang kedua, kalau kita tidak buat apa yang Nabi suruh buat, sebenarnya secara tak langsung kita juga menyakitkan hati Nabi SAW. Jadi macam mana Ustaz? Cara dia usaha juga untuk buat. Cuba juga untuk buat. Walaupun kita tak mampu nak buat 100%, jangan tak buat langsung. Walaupun kita buat ada kekurangan, walaupun kita buat ada kelemahan, Allah Ta'ala tahu kelemahan kita, Allah Ta'ala tahu kekurangan kita. Budak kecil, kita ada anak umur 3 tahun. Contoh ada anak umur 3 tahun. Okey, seorang lagi anak umur 10 tahun. Kita pun cakap, anak-anak tolong ambil air tak, ajak kat belakang, buat kat depan, mak nak siram bunga. Tolong ambil air, ajak kat belakang, buat kat depan, mak nak siram bunga. Anak yang 10 tahun tu buat bodoh je, main game. Kong, main game. Anak kita seorang lagi 3 tahun. Dia lagi ambil air buah dalam berdi, bawa dia kat depan, daripada belakang bawa ke depan. Jadi, air yang dalam berdi tu diisi penuh. Daripada belakang rumah nak pergi ke depan rumah, dia jalan godek, tumpah sikit, sampai kat depan separuh air berdi tinggal. Dah lah air sampai separuh je. Kalau tu daripada depan rumah sampai belakang, penuh air, basah rumah. Kita nak marah tak? Kita takkan marah. Pertama sekali, dia cuba buat juga apa yang aku suruh buat. Walaupun dalam perbuatan itu penuh kekurangan. Daripada belakang rumah bilik air sampai ke depan, banjir rumah. Takkan kita nak marah. Budak 3 tahun. Macam itulah juga. Kita tak mampu nak buat semua yang Nabi sebut dalam hadis. Berapa banyak doa Nabi ajar. Semua kita hafal. Semua kita amal. Ustaz yang ngajar pun tak hafal. Tak amal. Dia hafal masa dia nak ngajar tu lah. Lepas dia habis ngajar, dia lupa juga doa tu. Berlaku. Pada saya pun kadang-kadang. Semua boleh amal. Tak. Benda tak dapat semua. Janganlah tinggalkan semua. Buat juga.
Nabi tahu, Allah tahu kekurangan kita. Kurang dalam keadaan kita kurang, dalam keadaan kita lemah, buat juga. Allah Ta'ala takkan marah. Nabi pun tidak akan marah. Boleh insya-Allah. Okey, baik, seterusnya. Masuk muka surat baru ayat 62. Yahlifuna, mereka bersumpah. Yahlifuna, mereka bersumpah. Yahlifuna, mereka bersumpah. Dengan Allahi, nama Allah. Allahi, nama Allah. Lakum, bagi kamu. Lakum, bagi kamu. Li, untuk, ataupun agar. Duduk boleh. Li, untuk boleh. Agar boleh. Yurdukum, mereka akan menggembirakan kamu. Yurdukum, mereka akan menggembirakan kamu. Sedangkan Allah, dan Rasuluhu, rasulnya, ahakku, lebih berhak, lebih patut, duduk boleh. Lebih berhak boleh, lebih patut boleh. Untuk, okey. Lebih berhak, lebih patut untuk yurdauhu, mereka meredakannya. Yurdauhu, mereka meredakannya. Okey. Yurdauhu, mereka meredakannya. Okey. Jika kanu adalah mukminin, orang-orang yang beriman. Mukminin, orang-orang yang beriman. Okey, baik. Terjemahkan dia. Kapten Latif, terjemahkan. Kapten Haji Abdul Latif, terjemahkan. Boleh? Kapten Haji Abdul Latif, ayat 62 kita hari ini. Mereka bersumpah dengan nama Allah kamu, untuk mereka akan menggembirakan kamu, sedangkan Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka meredakannya jika adalah orang-orang yang beriman. Okey, baik. Sebagaimana kita tahu, orang-orang munafik ni sweet talk. Cakap manis. Cakap punya hebat. Cakap punya bagus. Menurut Imam Ibnu Abi Hatim, daripada Qatadah radhiyallahu anhu, dia kata, ada seorang munafik yang bernama Jullas. Nama dia Jullas bin Suwaid. Jullas bin Suwaid. Dia ni pernah kata, dia ni pernah membela sahabat-sahabat yang tak pergi Badar. Oleh kerana banyak ayat turun mencela orang tak pergi Badar, dia pun kata, kawan-kawan kita tak pergi Badar tu, dia katalah ni, kawan-kawan kita tak pergi Badar tu, mereka sebenarnya baik. Mereka sebenarnya baik. Kalaulah perkataan Muhammad tentang mereka tu benar, nescaya mereka lagi teruk pada kedai. Sekarang ni kamu nampak mereka teruk ke? Mereka pergi semayang lah. Mereka pun infak jugalah. Mereka, sebahagian mereka dia yang pergi perang lah. Mereka baiklah. Mereka pergi semayang, duduk majlis Nabi, mengucap depan Nabi. Jadi kalaulah apa yang Muhammad kata tentang mereka tu betul, mereka mesti lagi teruk pada keldai. Lalu ada seorang yang beriman dengar kata-kata dia. Dia pun kata balik dekat Jullas bin Suwaid, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad memang betul tentang mereka tu. Kamu tu lagi jahat pada keldai. Kamu tu sebenarnya lagi teruk pada keldai. Lalu percakapan dia diadukan kepada Nabi SAW. Percakapan dia, apa yang dicakap tu, dia bawa pada Nabi SAW. Maka Nabi panggil dia. Nabi tanya dia, betul ke Jullas apa yang disampaikan oleh orang ni? Dia pun berkata, demi Allah, wallahi, tidak pernah aku mengatakan pun sedemikian. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku sanggup dilaknat oleh Allah. Aku sanggup dilaknat oleh Allah sekiranya aku mengatakan sedemikian. Ni dia panggil apa? Sanggup melaknat diri sendiri depan Nabi, sanggup menggunakan lafaz laknat daripada Allah untuk meredakan kamu. Kamu tu siapa? Nabi dan orang Islam. Belakang Nabi cakap lain. Belakang Nabi cakap, Muhammad cakapkan betul pun. Kalau betul lah dia orang tu jahat,
Yang tu mesti lagi duduk pada kedai. Tengok dia orang bukan jahat pun. Bila jumpa depan Nabi, tak ngaku. Siap sebut demi Allah, wallahi tallahi aku tak cakap demikian. Dan dia kata, ya Rasulullah, aku sanggup kena laknat daripada Allah sekiranya aku cakap demikian. Waktu Allah kata, mereka bersumpah guna nama Allah untuk menyukakan kamu. Maksudnya bagi mereka guna nama Allah ni, menipu guna nama Allah ni tak ada nilai pun bagi mereka. Yang penting depan kamu mereka akan buat sungguh-sungguh apa saja untuk buat kamu gembira. Sebab tu dalam surah An-Nur kita dah refer sebelum ni, setiap kali nak pergi perang je bersumpah, kami akan keluar. Kami mesti perginya, kami sanggup buat apa saja depan Nabi. Jadi orang macam ni Allah kata mereka sanggup buat apa saja untuk menyukakan kamu depan kamulah. Sedangkan Allah kata walhal Allah dan Rasul lebih patut untuk mereka meredakannya. Kalau mereka orang beriman. Orang beriman bukan saja depan Nabi. Dia akan buat perkara-perkara meredakan Nabi. Setiap masa. Orang beriman setiap masa. 24 jam. Nabi ada ke? Nabi tak ada ke? Depan orang ke? Belakang orang ke? Orang beriman 24 jam. Senantiasa akan buat perkara-perkara yang akan meredakan Allah dan Rasul. Walaupun masa tu Nabi tak ada depan mata. Itu orang beriman. Mereka tak. Belakang Nabi, Masya Allah. Perangai punya teruk. Cakap macam-macam kat Nabi belakang Nabi. Tapi bila jumpa Nabi depan-depan, tak mengaku siap sebut nama Allah lagi. Siap sebut nama Allah lagi tak mengaku. Allah kata sepatutnya orang beriman. Bukan depan Nabi je cakap baik. Belakang Nabi pun sentiasa buat perkara-perkara yang meredakan Allah dan Rasul. Orang kita ada tak macam ni? Ada je. Sanggup bersumpah, sanggup guna angkat Quran untuk menutup kesalahan sendiri. Saya tak ada niat nak kata siapa-siapa. Tapi orang yang kurang iman, dia akan sanggup buat apa saja untuk tutup aib dia. Guna nama Allah ke, lupa laknat ke, apa saja sanggup buat. Dan ni kesalahan dia orang tak tahu. Orang yang kuat imannya pada Allah, dia tak sanggup pun nak guna satu nama Allah pun untuk menipu. Kerana orang-orang yang guna nama Allah untuk menipu, bermacam-macam kesalahan dia buat. Satu, dia dah buat salah. Yang kedua, dia sumpah tipu. Tiga, guna nama Allah pula tu, jadi kesalahan dia asalnya satu. Oleh kerana dia tipu dalam sumpah dia, jadi 4, 5, 6 pula kesalahan dia yang lain. Okey, baik, seterusnya ayat baru. Alam, adakah tidak? Alam, adakah tidak? Okey, adakah lam tidak? Ya'lamu, mereka mengetahui. Ya'lamu, mereka mengetahui. Okey. Annahu, bahawasanya. Annahu, bahawasanya. Man, siapa yang. Man, siapa yang. Yuhadidi, memerangi. Opposes. Yuhadidi, memerangi. Opposes. Menentang, menentang. Menentang. Memerangi, menentang samalah Allah, Allah. Wa dan Rasulahu, Rasulnya. Rasulahu, Rasulnya. Fa maka anna, bahawasanya. Anna, bahawasanya. Lahu, baginya. Lahu, baginya. Nara, neraka. Nara, neraka. Nara, neraka. Jahannam, jahannam. Jahannam, jahannam lah. Khalidan, mereka kekal. Khalidan, mereka kekal. Fiha, di dalamnya. Fiha, di dalamnya. Zalika, demikian itulah. Zalika, demikian itulah. Al-khizyu, kehinaan. Al-khizyu, kehinaan. Al-azim, yang besar. Al-azim, yang besar. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rosnah Husin, terjemahkan Puan Rosnah Husin. Boleh tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Adakah tidak mereka mengetahui bahawasanya siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka bahawasanya baginya neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Demikian itu kehinaan yang besar. Okey, baik. Orang munafik ni tak tahu ke? Alam yang alamu, maksudnya orang munafik tak tahu ke? Mereka sepatutnya tahu. Sebab mereka selalu dengar ayat-ayat Allah dibacakan oleh Nabi depan mereka.
Jadi alam yang alamu ni Allah Ta'ala nak memperingatkan orang munafik. Kalau orang musyrikin, kalau orang Yahudi, mereka tak dengar pun, mereka tak minat pun nak dengar Nabi baca Quran. Buat apa nak ambil tahu? Jadi munafik ni dengar kan? Semayang belakang Nabi, duduk ceramah Nabi hari-hari. Jadi Allah Ta'ala tanya, mereka tak tahu ke? Bahawasanya siapa yang menentang Allah dan Rasul, mereka kena masuk neraka Jahannam. Bukan sekadar masuk, kekal pula tu sampai bila-bila. Orang yang menyakitkan hati Nabi, orang yang memerangi Nabi, orang memusuhi Nabi, mereka ni walaupun nampak kat dunia hidup senang, tak ada masalah, tak sakit pun, contoh kat dunia ni, maka Allah kata fa'anna lahu, sesungguhnya memang mereka akan masuk neraka Jahannam, bukan sekadar masuk, kekal. Dan orang yang kekal dalam neraka Jahannam itulah kehinaan. Belakang Nabi, mereka hina Nabi. Cakap, senang kena tipu. Senang kena tipu. Mereka gelak-gelak, ketawakan, hina Nabi, kutuk Nabi, belakang Nabi. Jadi kita bila kutuk orang sokmo, bila kita mengata orang sokmo, kita akan rasa orang tu hina lah. Kita kutuk dia sokmo, mengata dia sokmo. Sedangkan, orang yang kutuk orang itulah orang yang hina. Orang yang kuat mengata orang itulah orang yang hina. Kerana apa? Sekiranya Allah tak maafkan dosa dia kutuk orang tu, sekiranya Allah Ta'ala tak ampunkan dan sekiranya orang tu tak maafkan, maka dia akan masuk dalam neraka. Duduk dalam neraka itulah satu kehinaan. Kita menghina kita 100 orang menghina seorang tidak akan menyebabkan orang tu hina. Orang tu akan hina bila Allah yang hina orang tu, dan apa bukti Allah hina orang tu? Allah masukkan dia dalam neraka, itulah kehinaan untuk orang tu. Jadi Allah Ta'ala tanya orang munafik. Mereka tak pernah dengar ke? Celaan untuk orang-orang yang memerangi Allah. Tengok muka surat 545. Muka surat 545. Okey. Ayat atas sekali. Tolong baca terjemahan dia 545. Puan Inun Mahwi. Tolong baca Puan Inun, boleh tak? Okey Ustaz. Engkau tidak akan dapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tergamak berkasih mesra dengan orang-orang yang menentang perintah Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang yang menentang itu ialah bapa-bapa mereka atau anak-anak mereka, saudara mereka. Mereka yang setia itu, Allah telah menetapkan iman dalam hati mereka dan telah menguatkan mereka dengan semangat pertolongan daripadanya. Dan Okay, dia cukup. akan Cukup Wan. Allah Ta'ala kata, ayat ni orang munafik dengar ni. Orang munafik dengar ayat ni. Kamu tidak akan mendapati seorang pun orang yang beriman akan berkasih sayang dengan orang menentang Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Bukan nampak orang Islam masih lagi baik dengan kamu. Tapi sebenarnya, sebagaimana orang Islam memusuhi orang musyrikin, sebagaimana orang Islam memusuhi Islam benci kamu. Cumanya, oleh kerana kamu munafik, kamu sembunyikan kemunafikan kamu, kamu rasa kamu masih lagi mulia macam orang Islam yang lain. Sebab kamu semayang sama-sama, mengucap depan Nabi. Tapi ke akhirat kelak, Allah Ta'ala akan masukkan kamu dalam neraka Jahannam kekal. Itulah kehinaan yang besar. Seterusnya, ayat baru. Yahzaru takut. Yahzaru takut. Yahzaru takut. Okay. Al-munafikun oleh orang-orang munafik. Al-munafikun oleh orang-orang munafik. Okay. Yahzarul munafikun takut oleh orang-orang munafik. Bahawa tunazzala diturunkan. Tunazzala diturunkan. Okey. Tunazzala diturunkan. Alaihim ke atas mereka. Alaihim ke atas mereka. Okey, suratun satu surah. Suratun satu surah. Tunabbi'uhum yang akan menceritakan tentang mereka. Tunabbi'u tu dia punya huruf asal dia naba'a. Naba'a tu berita. Tunabbi'uhum yang akan menceritakan tentang mereka. To reveal about them. Mereka takut akan diturunkan ke atas mereka satu surah yang akan menceritakan tentang mereka dengan ma apa yang di dalam
Hati. Qulubihim, hati-hati mereka. Qulubihim, hati-hati mereka. Kul katakan. Qul katakanlah. Qul katakanlah. Istahzi'u. Teruskanlah mempermain-mainkan. Istahzi'u, teruskanlah mempermain-mainkan ataupun teruskanlah memperolok-olokkan. Itu terjemah dia. Istahzi'u, teruskanlah mempermain-mainkan ataupun teruskanlah memperolok-olokkan. Okey? Teruskanlah mempermain-mainkan, teruskanlah memperolok-olokkan. Okey? Inna sesungguhnya, okey, Allah, okey, mukhrijun akan mengeluarkan. Mukhrijun akan menzahirkanlah, senang. Mukhrijun tu sebenarnya akan mengeluarkan. Senang cerita, akan menzahirkan. Mukhrijun akan menzahirkan. Okey. Mukhrijun akan menzahirkan. Okey. Ma apa yang tahzarun kamu takuti. Tahzarun kamu takuti. Okey, baik, terjemahkan dia Puan Masyitah. Terjemahkan Puan Masyitah. Takut oleh orang-orang munafik bahawa diturunkan ke atas mereka satu surah yang akan menceritakan tentang mereka dengan apa yang dalam hati-hati mereka. Katakanlah, teruskanlah mempermain-mainkan, sesungguhnya Allah akan menzahirkan apa yang kamu takuti. Okey, baik. Menurut Imam Ibnu Abi Hatim daripada Qatadah, dua ayat ni, ayat 64 dan 65. Ayat 64 sekarang dan 65 ni diturunkan mengenai munafik yang ikut Nabi pergi perang. Ada juga yang tak ikut ramai, yang pergi pun ikut jugalah, tak boleh nak bagi alasan dan sebagainya, pergi juga. Dalam perjalanan ke Tabuk, mereka berbicara sesama mereka. Dia kata, Muhammad tu berangan-rangan nak tawan Rom dan Parsi. Boleh ke dia nak tawan kota Syam yang besar, Rom dan Parsi? Boleh ke dia nak tawan Rom dan Parsi? Setakat tentera kita banyak ni, orang Islam banyak ni, nak tawan Rom dan Parsi, hai-ha tahai-ha. Kau tengok hai-ha tahai-ha? Hai-ha tahai-ha tu maksudnya jauh sekali. Contoh kita tanya anak kita, awak nanti nak jadi apa? Saya nanti nak jadi ustaz. Okey, normal lah. Kita tanya anak kita, nanti nak jadi apa? Saya nak jadi imam Masjidil Haram. Allah, kita gelak ramai-ramai lah. Anak kita kecil tanya, nanti besar nak jadi apa? Nak jadi ustaz, nak jadi imam masjid. Okey lagi lah. Benda tu tak mustahil sangat. Tiba-tiba anak kita kecil tanya, nanti besar nak jadi apa? Nanti saya nak jadi imam Masjidil Haram. Kita gelak ramai-ramai. Kakak. Jadi kita kata apa dia? Hai ha ta hai ta maksudnya jauh sangat angan-angan tu. Jauh sangat berangan tu. Baik. Hai ha ta hai ha ni tengok surah surah Mukminun ada perkataan hai ha ta ha, tak silap saya, ataupun surah, buka ayat surah Mukminun. Jadi orang munafik ni dia kata hai ha ta hai ha. Maksud hai ha ta hai, jauh sangat berangan tu. Amboi, tak padan dengan kedudukan, berangan nak jadi. Macam itulah lebih kurang. Jangan nak cari muka surat tak jumpa ni. Muka surat 344. 344 ayat 36. Ayat 36. Hai ha ta hai ha. Far, very far. Muka surat 344 ayat 36. Okey, baca ayat 34, 35 dan 36, 37. Ini orang musyrikin cakap kat Nabi. Ayat ni cerita orang musyrikin cakap kat Nabi tentang apa yang Nabi sampaikan. Tolong baca terjemah dia Puan Nur Zihan. Boleh Puan Nur Zihan? Okey. Poin saya 36 tu lah. Tolong baca daripada ayat 34 sampai 37. Sesungguhnya jika kamu mentaati manusia yang seperti kamu, nescaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu apabila kamu telah mati dan menjadi tanah serta tulang belulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan daripada kuburmu jauh-jauh sekali daripada kebenaran dengan apa yang dijanjikan kepadamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini. Di sinilah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi.
Okey, terima kasih puan. Ya, Nampak sama. ayat 36 tu. Hai, tengok ayat dia bahasa Arab. Hayhat hayhat. Jauh sekali. Sangat jauh pada kebenaran. Apa yang dia cakap tu tak logik langsung, tak boleh terima langsung. Tu hayhat hayhat. Jadi dalam perjalanan mereka nak ke Tabuk, mereka memperkecilkan Nabi SAW dengan kata, dia nak tawan Syam, nak tawan orang-orang negara Syam tu, nak menaluki Syam. Berapa sangat tentera dia? Apa sangat kemampuan dia? Takkanlah orang macam tu nak boleh tawan negara Syam. Lalu perbualan mereka disampaikan pada Nabi SAW. Apa yang mereka bualkan tu disampaikan pada Nabi SAW. Maka Nabi panggil. Yang terlibat Nabi panggil. Nabi panggil. Nabi tanya, betul ke kamu cakap macam ni, macam ni, macam ni, macam ni? Betul kami cakap macam ni, macam ni, macam ni? Mereka jawab, ya Rasulullah, memang kami cakap macam tu, tapi kami main-main je. Kami gurau-gurau je. Kami suka-suka je. Kami tak serius pun. Jangan ambil serius benda tu. Kami hanya gurau-gurau main-main je. Tengok alasan. Alasan mereka. Sebab tu Allah kata, teruskanlah bergurau. Teruskanlah main-main. Allah akan zahirkan apa yang kamu takut tu. Allah Ta'ala akan keluarkan apa yang kamu takutkan tu. Nampak? Jadi, mereka main-main gurau-gurau, mereka ingat Allah tak tahu. Tengok-tengok Allah turunkan surah mencerita sebiji-sebiji. Allah melondehkan semua ayat-ayat mereka dalam surah ni. Jadi, bila Allah suruh Nabi cakap pada mereka, lepas mereka jawab, kami main-main je. Kami gurau-gurau je. Kami bukan serius pun cakap macam tu. Kami main-main je. Maka Allah suruh Nabi kata pada mereka Muhammad, teruskanlah bermain, teruskanlah bergurau. Nanti Allah Ta'ala akan turunkan apa yang akan menzahirkan segala aib-aib kamu. Itu maksud ayat ni. Jadi, ada benda boleh main-main. Ada benda boleh gurau-gurau. Ada benda tak boleh main-main, ada benda tak boleh gurau-gurau. Bab merendah-rendahkan Nabi. Bab mengecil-ngecilkan Nabi. Bab meremehkan nama Nabi SAW. Okey, bab mempertikaikan Nabi SAW, benda tak boleh buat gurau. Benda macam ni, kalau buat gurau, memang Nabi SAW akan sakit hati. Dan kena ingat, kalau kita bergurau merendahkan Nabi, meremehkan Nabi, memperkecilkan Nabi, takut-takut dikhawatiri, gurauan kita akan menyebabkan kita terkeluar pada agama Islam. Seterusnya, wa dan, ni samalah macam tadi. Wa dan, habiskan ayat 65 dengan 66 ni. Wa dan, la in, la benar-benar in. Wa dan la benar-benar in. Okey. Sa'al tahum, kamu bertanya mereka. Sa'al tahum, kamu bertanya mereka. Okey. Sa'al tahum, kamu bertanya mereka. Mereka yang munafik itulah. Kamu bertanya mereka. Okey. Layaqulanna, mereka pasti akan berkata. Layaqulanna, mereka pasti akan berkata. Mereka munafik itulah. Layakunanna, mereka pasti akan berkata, innama, hanya senya, innama, hanya senya, innama, hanya senya, okey. Kunna adalah kami, nakhudu, bersenda gurau, talking, tak kerti nak sebut weh, IDLY, macam mana sebut dia? IDLY tu, kau orang putih sebut kau mana tau? Ideally. Ya. Idly. Gurau-gurau lah tu kan? Apa terjemah? Macam saya saja, macam suka-suka. Oh, saja-saja, suka-suka. Idly. Nakhu tu, kami hanya bersenda gurau. Saja-saja, suka-suka. Jangan ambil serius. Nakhudu, kami hanya bersenda gurau. Wa dan nal'ab, kami hanya bermain-main. Nal'ab, kami hanya bermain-main. Okey. Qul, katakanlah. Adakah bi dengan Allah. Okey. Wa dan ayatihi, ayat-ayatnya, wa dan rasulihi, rasulnya, kuntum kamu semua,
Tastahzi'un, mempermain-mainkan. Tastahzi'un, mempermain-mainkan. Okey, tolong baca Datin Dr. Rohaya ayat 65 kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan benar-benar kamu bertanya mereka, maka mereka pasti akan berkata, hanya sesungguhnya adalah kami hanya bersenda gurau dan kami hanya bermain-main. Katakanlah, adakah Dengan Allah. Dengan Allah. Adakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya kamu semua mempermain-mainkan? Rasul tu sekali je. Sebab seorang je kat sini, bukan ramai. Okey, Ustaz. Kalau rusulihi baru ramai, ni seorang je. Okey, baik. Ni sambung cerita tadi lah ni. Allah tanya Nabi, wahai Muhammad, kalau kau tanya mereka, mereka mesti akan jawab, nakhudu wa nal'ab. Kami main-main je, suka-suka je, gurau-gurau je, tak serius pun. Kalau tanya mereka, itulah jawapan mereka. Dan Allah turunkan ayat ni bila? Selepas mereka jawab macam tu. Bayangkan. Ayat ni Allah turunkan setelah mereka jawab macam tu. Kalau turun surah ni dulu, mereka dah tahu, takkan mereka jawab macam tu. Mereka diam lagi baik. Tak, mereka dah jawab macam tu kat Nabi, kami main-main je, kami gurau-gurau je. Lepas pada tu Allah turunkan surah. Dan memang mereka takut sangat surah ni turun, ayat-ayat ni turun, menceritakan perangai-perangai mereka. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kau tanya mereka, itulah jawapan mereka. Maka Allah suruh Nabi tanya dalam keadaan marah. Adakah kamu nak main-main dengan Allah, ayat-ayat Allah, dengan Rasul? Ada benda boleh gurau, ada benda boleh buat main-main, ada benda boleh cakap saja-saja. Tapi dalam bab Allah, Rasul, ayat-ayat Allah, tak boleh buat senda gurau, tak boleh buat saja-saja. Kadang-kadang permainan kamu, senda gurau kamu melibatkan tiga benda ni, bukan tiga benda lah, melibatkan Allah, Rasul dan ayat-ayat Allah, boleh menyebabkan kamu terkeluar daripada agama Allah. Jangan main-main. Duk gurau-gurau benda lain. Nak main-main, main-main benda lain. Tapi dalam bab ayat Allah dan Rasul, kamu buat main gurau-gurau, silap-silap kamu boleh terkeluar daripada hukum Islam. Samalah juga ayat-ayat Allah, kita dah lalu ayat-ayat Allah. Siapa main-main ayat Allah, Allah kata kamu sama macam orang macam tu juga kalau kamu duduk kat situ juga. Tengok muka surat 100. Tolong baca Tuan Haji Rashid boleh? Tuan Haji Muhammad Rashid muka surat 100. Ayat bawah sekali. Tuan Haji Muhammad Rashid tolong baca. Ayat 140 dah. Ya, betul. Dan sesungguhnya Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahawa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki perbicaraan yang lain. Kerana kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka Jahannam. Orang kita tak main-main ayat Allah pun, tapi orang tu buat lawak guna ayat Quran. Buat lawak guna ayat Allah. Buat lawak guna ayat Quran, buat lawak guna ayat Allah, kita gelak sekali. Kakak lucunya, kelakarnya. Allah kata kamu masa tu sama macam mereka juga. Hati-hati. Apatah lagi kalau kita sendiri buat lawak guna ayat Allah. Kita sendiri buat lawak guna ayat Quran. Auzubillah min zalik. Lagi teruk. Lagi masalah. Okey, lagi masalah. Okey, baiklah Okey, baik, seterusnya. Ayat ini cerita untuk orang munafik. Kita bukan munafik akidah. Tapi kita kena jaga takut-takut amalan kita, perbuatan kita sama cara munafik. Okey, satu ayat lagi, last. La janganlah, ayat terakhir, la janganlah. Tak taziru, kamu mencari-cari alasan. Tak taziru, kamu mencari-cari alasan. Do not you make excuse. Tak payah cari-cari alasan lah. La janganlah, tak taziru, kamu mencari-cari alasan. Qad sesungguhnya kafartum, kamu telah kafir pun. Kafartum, kamu telah kafir pun. Ma'da sesudah
imanikum, kamu beriman. Imanikum, kamu beriman. In sekiranya na'fu kami maafkan. Na'fu kami maafkan. Na'fu kami maafkan an terhadap ta'ifatin satu golongan. Ta'ifatin satu golongan. Minkum daripada kamu. Nu'azzib kami akan mengazab. Nu'azzib kami akan mengazab. Ta'ifatan satu golongan yang lain. Ta'ifatan satu golongan yang lain. Bi dengan sebab annahum bahwasanya mereka kanu adalah mujrimin, orang-orang yang berdosa. Mujrimin, orang-orang yang berdosa. Okey, baik, terjemahkan dia. Puan Rohana Hashim. Puan Rohana Hashim. Tolong terjemahkan. Saya terakhir kita. Okey. Janganlah kamu mencari-cari alasan, sesungguhnya kamu telah kafir pun sesudah kamu beriman. Sekiranya kami maafkan terhadap satu golongan daripada kamu, kami akan mengazab satu golongan yang lain dengan sebab bahawasanya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Okey. Allah Ta'ala bagi kata putus je senang pada orang munafik. Allah kata, tak payahlah susah-susah nak fikir cari alasan. Tak payahlah perah-perah otak nak cari alasan apa ya. Bila Nabi panggil kita nanti nak jawab apa ya. Jawapan mereka, sumpah guna nama Allah, kami main-main je, kami gurau-gurau je. Tu je lah alasan boleh bagi. Nak bagi alasan lain dah tak ada. Nak bagi alasan lain dah tak boleh nak pusing dah. Dah tak ada idea lain nak bagi alasan lain. Tu je lah alasan boleh bagi. Maka Allah Ta'ala kata pada orang munafik, kamu tak payah fikir-fikir bagi alasan. Tak payah perah otak bagi alasan. Sesungguhnya, bila kamu buka mulut cakap menyakitkan Nabi, buka mulut merendahkan Nabi, buka mulut menghina Nabi, kamu telah pun kafir. Kamu telah pun kafir. Tak payahlah nak cari alasan nak tutup kesalahan kamu, tak payahlah nak cari alasan nak selamatkan diri kamu daripada kena hukuman, tak payah cari alasan. Kerana kamu bila kamu start buka mulut je cakap macam-macam tentang Nabi, merendahkan, menghinakan, menyakitkan, kamu telah pun kafir. Kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kami nak, kami boleh maafkan. Apa maksudnya? Allah Ta'ala cakap pada orang munafik, walaupun surah ni kutuk orang munafik, buka aib orang munafik, menelanjangkan kesalahan orang munafik, Allah Ta'ala masih lagi kata, kalau kami nak, kami boleh maafkan sebahagian kamu kalau mereka taubat. Maksudnya orang munafik yang cakap pelik-pelik ni, kalau mereka taubat sungguh-sungguh, berhenti daripada jadi munafik, Allah boleh maafkan. Dan yang lain-lain, masih tetap kekal munafik sampai mati, Allah Ta'ala akan mengazab mereka kerana mereka adalah orang-orang yang berdosa. Contohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni macam-macam sakitkan hati Nabi. Antara yang paling besar sekali tahu apa dia? Dia tuduh Aisyah buat benda tak elok. Dialah puncanya, dialah pencetusnya yang telah tuduh Aisyah buat benda tak elok dengan Safwan bin Mu'attal. Bayangkan betapa sakitnya hati Nabi SAW. Dan dia pun mati dalam keadaan munafik, tak bertaubat pada Allah Ta'ala, maka mati dia dalam keadaan kafir juga. Okey, baik, berhenti sini dulu. Kita akan sambung minggu depan ayat 67. Terima kasih banyak semua. Terima kasih host kita. Mohon maaf salah silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannah bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi insya-Allah. Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama-sama.